Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini. Saya fikir, bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tuh? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ini berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, coba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar, tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas seorang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah. Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa tidak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila, nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah, JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan nombor 8, Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir, pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Aduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staf dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ini lagi syok. RM62,500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. 62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan.
Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wan Jan, bekas bos, bekas Setiausaha Agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Session di sini pada Selasa diberitahu bahawa 2 pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah dikemukakan terhadap bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung. Salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Adalah, aku makin tua lah. Bukan. Tetapi bekas Ketua Penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah. Dia terus letak jawatan dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar, kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashidah Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan, iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashidah Murni berkata permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wan Jan pula berkata, kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my.
Kita jumpa lagi. Bye-bye.